Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Syekh Imran boleh teruskan hadis yang keempat. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Masuk. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW orang yang benar lagi dibenarkan ketika kepada kami sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut kami perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah kemudian menjadi alaqah selama 40 hari juga kemudian menjadi mudghah selama 40 hari juga. Dan itu ada seorang malaikat yang diutuskan kepadanya kemudian yang menyiapkan roh kepadanya dan dia diberitahu untuk menulis kepada baginya menulis rezekinya, ajalnya, amalnya dan adakah ia menjadi orang bahagia atau sengsara. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain dia. Semuanya ada di antara kalian orang yang mengamalkan amalan ahli syurga sehingga jarak di antaranya dengan syurga hanya satu hasta. Akan tetapi suratan terkini dalam kitab yang mendahulunya kemudian dia mengerjakan amalan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalamnya. Sebaliknya, di antara kalian juga ada yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga jarak di antaranya dengan neraka tinggal satu hasta. Akan tetapi suratan terkini dalam kitab ternyata telah mendahulunya. Kemudian dia mengerjakan amalan ahli syurga dan dia pun masuk ke dalamnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillah. Jadi sekarang kita sampai kepada hadis yang keempat. Hadis tentang penciptaan manusia dan juga hadis tentang takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa yang telah dibacakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Jadi kita dapat petik beberapa faedah ulasan Syekh Abdul Muslim Al-Abbad hafizahullah. Beliau berkata qala al-musannif rahimahullah mimma yustafadu min al-hadith, apa yang dapat kita petik poin-poin penting, faedah-faedah penting daripada hadis ini. Pertama sekali, ada 9 atau 10 faedah di sini. Pertama sekali, bayanu atwari khalqil insan fi batni ummih, iaitu penjelasan tentang peringkat-peringkat penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba tengok, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah memaklumkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, yang bercakap benar dan yang dibenarkan perkataannya. Apa maksud ni? Mengapa Ibn Mas'ud menyebut as-sadiq al-masduq? Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, ma'nahu as-sadiqu fi qawlihi, iaitu yang mana dia ini bercakap benar pada perkataannya. Bercakap benar pada perkataannya. Adapun al-masduq yang diartikan dengan al-masduq, yang as-sadiq, dia ini bercakap benar. As-sadiq, benar perkataannya. Adapun al-masduq, yang dibenarkan perkataan tersebut, yakni al-musaddaq fi ma ja'a bihi min al-wahyi. Okay, dibenarkan perkataannya kerana ia datang daripada wahyu. Nabi itu sendiri bercakap benar, dibenarkan perkataan Nabi itu kerana ia datang daripada wahyu. Sebab itu Ibn Mas'ud menyebut tentang Nabi, dia kata wa huwa as-sadiqul masduq, Muhammad itu adalah yang bercakap benar lagi dibenarkan kenyataannya dan perkataannya. Okey.
Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dia kata di sini, wa inna ma qala Ibnu Mas'ud hadzal qaul. Ibnu Mas'ud berkata seperti ini, li'anna al-haditha an umuril ghaibi allati la tu'raf illa an tariqil wahyi. Kerana hadis ini adalah menjelaskan tentang perkara-perkara ghaib yang mana tidaklah diketahui perkara ghaib ini melainkan dengan jalan wahyu. Sebab tu dibenarkan kenyataan Nabi SAW kerana Nabi Rasulullah dan kerana Nabi SAW dimaklumkan oleh Allah tentang perkara ghaib ini melalui wahyu. Okey, itu faedah daripada sebutan Ibn Mas'ud As-Sadiqul Masduq. Kemudian penjelasan tentang peringkat-peringkat penciptaan manusia. Di sini dinyatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan di sana ada 3 peringkat penciptaan manusia yang dinyatakan di dalam hadis ini. Pertama nutfah, kedua alaqah, ketiga mudghah. Nutfah itu apa dia? Nutfah itu air. Nutfah itu air yang mana dijelaskan di sini wahyal ma'ul qalil, air yang sikit. Daripada air yang sedikit, yakni sperm, air mani. Yang bergabung dengan ovum kan. Okey, yang mana hasil daripada gabungan tersebut yang mana kedua-duanya bersifat air, itu adalah nutfah. Kemudian dalam tempoh tertentu dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam 40 hari dia air, kemudian selepas daripada 40 hari air itu dia akan bertukar menjadi alaqah. Alaqah iaitu wahia dammun ghalidhun mutajammid. Satu darah yang ghaliz, yang pejal. Darah yang pejal mutajammid, yang menjadi ketulan. Maknanya daripada air tadi ni dia jadi ketulan darah. Selepas ketulan darah dalam tempoh 40 hari selepas daripada itu, sebab apa dia kata 40 hari walaupun dia tak sebut thumma yakunu ba'da 40 yauman. Kalau tengok baca balik dalam hadis, kita tengok inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kamu dihimpunkan penciptaan kamu di dalam perut ibu kamu 40 hari, dalam tempoh 40 hari. Dia ayat. Lepas tempoh lepas kemudian thumma yakunu alaqah. Kemudian dia menjadi alaqah. Maksud kemudian itu thumma yakunu ba'da 40 yawman. Kemudian lepas 40 hari maka dia jadi alaqah. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian dia jadi mudghah. Mudghah itu maksudnya wahiyal qit'atu minal lahmi ala qadri ma yambughuhu al-akil. Iaitu dia jadi daging, ketulan daging yang mana daging itu mudah untuk orang pepak sekali masuk. Dia jadi ketulan daging. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ma yambughuhu al-akil. Orang makan tu dia boleh masuk. Daging itu terketul dalam mulut dia. Dan dia bagi permisalan contoh agar kita faham. Besar ketulan daging tu. Faham tak? Nampak dia gelak pula. Okey. Jadi tempoh berlaku hal tersebut, dia kata sini thumma yakunu ba'da 40 yawman, yakni selepas 40 hari juga. Maknanya tempoh dia berapa hari semua ni? 120 hari. Okey. Dia ambil 3 peringkat ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin ghairi mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Maksudnya, wahai manusia, sekiranya kamu merasa ragu tentang kebangkitan, hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada nutfah air, kemudian daripada alaqah darah yang pejal, kemudian daripada mudghah menjadi daging, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Arti mukhallaqah ni maksud dia di sini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, musawwarah wa ghairu musawwarah. Yang digambarkan bentuk dia, rupa dia, ataupun ada yang juga yang tak dapat digambarkan bentuk dia. Maksudnya wa aktsaru ma jaa fihi bayanu atwari khalqil insan qaulullah azza wa jalla fi suratil mu'minun. Dan yang paling detail lagi dibahaskan tentang penciptaan manusia seperti mana dinyatakan di dalam surah Al-Mu'minun. Dinyatakan yang diartikan mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Apa dia? Di sini dinyatakan thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan
Kemudian kami menjadikan nutfah itu, air tadi, kepada alaqah. Alaqah, darah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghatan. Maka kami mencipta daripada darah itu menjadikan dia daging, ketulan daging. Fakhalaqnal mudghata, dan kami menjadikan daging itu 'idhama, tulang. Fakasawna al-'idhama lahma, dan kami pakaikan tulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang seterusnya. Nampak? Jadi itu maksud dia mukhallaqah wa ghair mukhallaqah. Yakni musawwarah, ghair musawwarah, wa ghair musawwarah. Yakni yang digambarkan ataupun yang tidak dapat digambarkan. Maksudnya penciptaan kan di dalam perut ibu ni satu alam yang kita sendiri tak dapat nak pastikan dia punya proses dia. Mungkin pada hari ini orang kata dah ada peralatan. Tapi daripada ketulan itu kita pastikah yang mana sel-sel yang akan membentuk menjadi kaki, yang mana sel-sel yang akan membentuk menjadi hidung, mata, mulut. Boleh pasti ke? Tak boleh pasti. Kita mungkin boleh pantau dia besar mana dah ni, besar mana, cuek keluar jari ke seketui ke apa ke kan, dia daripada tu. Kemudian kita boleh pantau dia berapa bulan, lepas 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, naik besar. Tapi kita sendiri tak pasti lagi bahawasanya bagaimana keberadaan anak itu, kesihatan anak itu yang diertikan tentang kita tak tahu di alam perut ibu. Berdasarkan teknologi ada benda yang kita mampu tahu, tapi still banyak benda yang kita tak tahu. Itu maksudnya. Okey. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdul Wahid Al-Abbad, perkara yang kedua, faedah yang kedua daripada hadis ini, anna nafkhar ruhi yakunu ba'da 120 yawma, ba'da 120 yawma, wa bidzalika yakunu insana. Kemudian sesungguhnya ditiupkan ruh itu setelah 120 hari. Maknanya 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan ni jadilah seorang itu kategori manusia. Faedah daripada peristiwa ini, ulama bincang, kalau bagi ibu yang nak gugur kandungan, apa hukum menggugurkan kandungan anak? Dibicarakan sekiranya kandungan tersebut kurang daripada 4 bulan, maka dia belum jadi manusia. Sebab apa? Sebab belum ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh, kata Nabi SAW, selepas 4 bulan. Berdasarkan kiraan yang disebutkan di dalam hadis. Maka sebelum 4 bulan harus bagi seseorang itu menggugurkan kandungannya. Walaupun pada asasnya tujuan perkahwinan itu, kata Nabi di dalam hadis, tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah. Hendaklah kamu nikahi wanita-wanita yang mampu, yang kasih kepada kamu dan mampu memberikan kepada kamu ramai anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan umatku yang ramai di akhirat kelak. Maknanya asas tujuan perkahwinan tu nak dapat anak. Tapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keharusan tahdidun nasal, yakni pengawalan daripada pembiakan dia bagi, yakni beranak lah, kawin beranak. Okay, minta maaf saya sebut ini ilmu. Apabila sahabat menyebut di dalam hadis, sahabat menyebut kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, yakni kami apabila kami bersetubuh, kami berjima, kami mengeluarkan sperma di luar daripada rahim. Sedangkan Al-Quran pada ketika itu masih turun. Maknanya Nabi tak larang benda tu. Nabi tahu, Nabi tak larang. Maknanya harus seseorang tu dia rancang. Bukan rancang perkahwinan, dia panggil rancang apa? Rancang apa dia panggil? Merancang keluarga. Merancang perkahwinan, merancang keluarga. Merancang keluarga. Okey, tadi sana ada perancangan dan sebagainya. Itu hadis ini dijadikan dalil yang utama untuk menyatakan keharusan merancang keluarga. Jadi orang yang contohlah katakan dia nak rancang, disebabkan keadaan dia, disebabkan mungkin pada ketika itu dia ada kerja yang banyak, dia dalam kesibukan, kerja dia teruk, dibimbangi, kemudian sumber keuangan dia, susah kehidupan dia. Jadi dibincangkan tentang hukum menggugurkan kandungan. Dia dah rancang dah, tetapi Allah, kehendak Allah mendahului, terlepas juga.
Terlepas juga sekok ke, sperm ke apa semua, dia jadi terbentuklah apa yang disebutkan tadi, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Jadi dalam tempoh sebelum 4 bulan, sebelum ditiupkan ruh, harus bagi dia, walaupun ia merupakan perbuatan yang makruh, tetapi harus, hukum asal harus, disebabkan dia belum bentuk menjadi manusia. Nampak? Sebab dibentuk menjadi manusia itu, kata Nabi di dalam hadis, thumma yursilu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, maka ditiupkan padanya ar-ruh, baru jadi manusia. Maka harus, ya, itu satu. Dan yang kedua juga faedah daripada hadis ini, bila berlaku keguguran secara tak sengaja, katakan sekiranya keguguran itu berlaku, juga dibahaskan keguguran nak kena solat ke tidak atau kepada bayi tersebut. Juga berlaku kekhilafan ahli ilmu. Ada kata salat, ada kata tak payah solat mutlak, tapi ada yang melihat secara tafsil, detail, iaitu sekiranya keguguran itu berlaku sebelum tempoh 4 bulan, maka tak perlu solat. Sekiranya keguguran itu berlaku selepas daripada 4 bulan, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, maka kena solat, pasal dia telah dikategorikan sebagai insan, manusia. Itu faedah daripada hadis ini. Okey. Kemudian yang ketiga, anna minal malaikati man huwa muwakkal bil arham. Ada daripada sesungguhnya ada daripada kalangan malaikat yang mana mereka merupakan wakil, yakni makhluk malaikat yang Allah lantik untuk khusus untuk kerjaya pasal rahim ni, pasal kandungan. Maknanya untuk utus tentang rezeki, untuk nak tiupkan roh, untuk nak tetapkan ajal dia mati bila, dan hal-hal yang seumpama dengannya, yang telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. 4 perkara. Wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw ma yakunu bainahu aw sa'i wa syaqin aw sa'idin. Iaitu menetapkan rezeki dia, ajal dia, amalan dia, keburukan ataupun kebaikan, kebahagiaan bagi dia. 4 perkara ni malaikat datang. Ada malaikat wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, kita ada malaikat, kita ada nama-nama malaikat yang kita maklumi, ada nama-nama malaikat yang kita tidak maklumi. Cuba bayangkan, di Baitul Ma'mur, malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari 70,000 malaikat, dan mereka takkan lagi kembali ke situ. Maknanya ramai tak ramai malaikat. Tiap-tiap hari 70,000 masuk. Yang 70,000 yang masuk tu takkan kembali balik ke situ. Maksudnya yang masuk tiap-tiap hari malaikat yang lain 70,000. Ramai dah malaikat. Sangat banyak. Jadi takat kita nak cerita malaikat tu ada 10. Malaikat bukan ada 10 orang malaikat. 10 orang tu nama-nama tu pun nama-nama diperselisihi. Adakah malaikat nama Raqibun Atid? Ada kata itu bukan nama malaikat. Itu sebenarnya adalah sifat bagi malaikat yang tugasnya untuk mencatat amal perbuatan manusia. Itu bukan nama. Macam tu juga Israel, itu bukan nama bagi malaikat. Tidak ada nama yang sahih tentang Israel. Itu hanyalah nama-nama yang disebut di dalam buku-buku kitab-kitab Israiliyat. Sebaliknya, malaikat tersebut disebut sebagai Malakul Maut, malaikat kematian. Yang disebut di dalam hadis Nabi yang sahih, Jibril, Mikail, Israfil. Apa ada lagi malaikat disebut? Munkar dan Nakir. Ini nama-nama yang disebut. Juga Harut dan Marut. Yang mana Harut dan Marut ni ada perselisihan. Ada kata mereka berdua malaikat, ada kata mereka berdua bukan malaikat. Apa lagi malaikat disebut? Malik dan Ridwan. Dia kata malaikat penjaga syurga, penjaga neraka. Juga nama mereka tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Sebut malaikat penjaga syurga dan malaikat penjaga neraka. Lagi ini disebut Malakul Arham, malaikat penjaga rahim, yang mana ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tiupkan ruh dan sebagainya. Jadi ada nama-nama malaikat yang dinyatakan kepada kita, ada yang tak dinyatakan kepada kita, tetapi hanya dinyatakan kerjayanya. Itu berkenaan dengan beriman kepada malaikat.
Itu dalam perbahasan yang lain, mungkin nanti kita akan bahaskan sekiranya kita lalui topik tersebut. Okey. Dan buku ada banyak buku-buku yang menarik pasal perbahasan tentang malaikat ni. Antara buku yang meringkas tulisan susunan Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar pasal alamul malaikah, alam malaikat. Dia bahaskan pasal pengertian malaikat, dia bahaskan tentang nama-nama malaikat, sifat-sifat malaikat. Kemudian dia bahas tentang bagaimana kaedah kita nak beriman dengan malaikat. Dia bahaskan tentang berapa jumlah malaikat. Dia bahaskan tentang perselisihan ulama tentang nama-nama malaikat ni. Kemudian tentang kerjaya. Ada orang tanya, lah ni Jibril buat apa? Nabi dah tak ada. Lah, yang hendak fikir tu buat apa? Tapi ada seorang ustaz ni dia jawab bijak agak. Dia kata bodoh mu tanya aku. Tanya Tuhan ke? Kita tanya dia, oh tanya Tuhan lah. Tanya Jibril buat apa lah ni ustaz? Dah Jibril tak ada apa. Jadi itu kita tak boleh fikirkan dan tak boleh khayalkan. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk para malaikat. Okey. Seterusnya yang keempat, al-imanu bil ghaib, beriman kepada benda-benda gaib. Hadis ini jelas alam perut adalah alam gaib. Asalnya apa yang bakal berlaku kepada baby asalnya adalah alam gaib. Begitu juga tiupan ruh adalah alam gaib. Bukan malaikat tu main pegang mai dekat perempuan tu kata ni aku nak tiup roh kat anak hang. Lari jenuh mak dia. Beranak adalah tu. Jadi ini semua alam gaib. Penetapan tentang ajal, tentang rezeki, tentang kehidupan, sama ada tentang hidup baik ataupun kebahagiaan, keburukan, semua ini adalah alam ghaib. Okey? Sebab tidaklah mengetahui alam ghaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas. Kemudian yang kelima, beriman dengan qadar. Al-imanu bil qadar. Beriman dengan ketentuan Allah. Pasal apa ketentuan Allah? Sebab bermula daripada hadis ini dia kata wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Wa syaqiyyin aw sa'idin, ditetapkan rezeki dia, ajal dia, amalan dia, kemudian baik kehidupannya ataupun buruk kehidupan, kecelakaan ataupun kebahagiaan baginya. Ini semua adalah perkara-perkara ketentuan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelaskan malam baru ni tentang beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar, ketentuan ni ada berapa peringkat? 4 peringkat, 4 maratib. Beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Okey, wa huwa bikulli syai'in alim. Kedua, beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, telah tulis segala sesuatu. Tulislah semua. Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Hadis yang kita bacakan hari itu. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Thumma qala uktub, qala ma aktub, qala uktub maqadir al-khalq hatta taquma as-sa'ah. Pena bertanya kepada Allah, aku nak tulis apa? Makhluk pertama Allah cipta adalah pena. Allah perintah pena tulis. Pena tanya nak tulis apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tulislah ketentuan makhluk sampai hari kiamat. Maknanya semua dah tertulis. Jadi penciptaan kita dalam perut ni pun ketetapan malaikat nak datang nak tiupkan ruh pun Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis dah. Pena dah tulis dah. Kemudian tentang masyiah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu berlaku, ilmu Allah ni, kemudian ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tulisan segala yang tertulis di Lauh Mahfuz oleh pena adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya yang keempat, beriman bahawasanya Allah mencipta segala sesuatu. Semua benda ni Allah cipta. Maka sudah semestinya kalau kita memastikan peringkat-peringkat maratib al-qadar ini, peringkat-peringkat beriman kepada qadar ini disempurnakan, difahami dengan betul, dia akan melahirkan orang yang sabar, orang yang redha dengan dugaan yang berlaku. Sebab dia faham Allah cipta semua benda. Sebab dia faham ini semua kehendak Allah. Sebab dia faham semua ni dah tertulis. Sebab dia faham Allah mesti tahu apa yang Allah buat. Mesti ada kebaikannya, ataupun ini satu ujian dan muhasabah bagi diri kita. Nampak? Wallahu a'lam. Kemudian itu tentang qadar. Seterusnya yang keenam, al-half min ghairi istihlaf li ta'kidil kalam. Bersumpah
bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah, untuk menetapkan, untuk memperkuatkan perkataan. Tengok Nabi SAW, tiba-tiba Nabi sebut, fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, demi Allah, maka demi Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Tiba-tiba Nabi bersumpah. Nabi tak diminta pun untuk bersumpah. Maksudnya di sini hukumnya harus kita bersumpah tanpa diminta untuk memperkukuhkan lagi kenyataan kita. Nabi bukan kata, "Ya Rasulullah, betul ke? Betul ke ni? Betul ke?" Tak ditanya pun. Tiba-tiba saja Nabi bersumpah. Okey? Ini faedah yang besar daripada hadis ini. Seterusnya yang ketujuh, annal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada amalan kita yang nak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada amalan kita yang terakhir sekali. Ini kita dah beramal atas muka bumi ni, kita kena hati-hati. Jangan kita berasa kita dah beramal semua dah ni, kita dah jadi ahli syurga. Dan jangan orang yang merasakan bahawasanya dia masih jauh daripada Allah, ahli neraka dah aku, mampuih papui lagu tu. Tak, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Maksudnya, sesungguhnya ada daripada kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga hanyalah sehasta. Maka datanglah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang mana dia ni beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka sehasta. Datang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk syurga. Sebab tu yang paling penting sekali, innal a'mal bil khawatim. Amalan itu yang penting adalah amalan yang terakhir dalam kehidupan dan hayat seseorang manusia, yang menentukan dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau di akhirnya dia bersaksian, dia bersaksi, dia masih lagi tergolong di kalangan orang yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk syurga. Tapi kalau di akhir hayatnya dengan selain daripada persaksian tersebut, di akhir dengan kekufuran, di akhir dengan kefasikan, dia akan menjadi ahli neraka. Wallahu a'lam. Kemudian al-jam'u bainal khawfi war raja wa anna 'ala man ahsana an yakhafa su'al khatimah wa anna man asaa la yaqnatu min rahmatillah. Terhimpun di dalam hadis ini perkataan ataupun perasaan takut dan perasaan mengharapkan. Dihimpunkan takut dan mengharapkan. Apa itu takut? Apa itu mengharapkan? Sesungguhnya takut ini bagi orang yang mana dia takut dengan penutup yang buruk dalam kehidupannya. Penutup yang buruk, dia bimbang, takut. Maka oleh kerana dia takut dengan penutup yang buruk, di sana wujud pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan agar dia ini tak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dihimpun al-khawf ar-raja. Ini salah satu cara metod dakwah kita nak dakwah orang. Kita takutkan orang dengan neraka, kita takutkan orang dengan balasan-balasan buruk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berikan kepada mereka pengharapan, bagi tahu kepada mereka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita. Jadi melalui hadis ini, okey. Seterusnya yang kesembilan, annal a'mala sababu dukhulil jannati awin nar. Sesungguhnya amalan itu adalah penyebab seseorang itu masuk syurga atau neraka. Kita kena ingat, ilmu hanyalah wasilah untuk beramal. Asalnya apa yang dihitung di atas muka bumi ini adalah amal perbuatan manusia. Apa yang dia buat. Sebab tu kata Allah di dalam Al-Quran, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang diwariskan kepada kalian berasaskan apa yang kalian amalkan.
Banyak kali kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah ganjaran berasaskan apa yang mereka amalkan. Ganjaran apa yang mereka amalkan. Amalan adalah perkara yang penting. Ilmu adalah wasilah untuk kita beramal dengan tepat. Nampak? Ada ilmu tak beramal, kacau. Tak ada ilmu tapi beramal pun kacau. Sebab mungkin amalan dia tu akan salah. Sebab dia tak ada ilmu. Okey. Yang ke-10 yang terakhir, anna man kutiba syaqiyan la yu'lam haluhu fid dunya wa kadha aksuh. Barang siapa yang ditulis ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi dia kecelakaan di atas muka bumi, dia takkan tahu kecelakaan dia di atas muka bumi. Begitu juga yang sebaliknya. Sebab benda ni ketentuan ketetapan Allah di atas sana. Orang tak tahu ni aku ni dah celaka dah. Sebab tu hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya kita pergi jumpa Tok Momo, tilik tangan, tilik jari. Ni kadang-kadang kita pergi duk melawak, pergi masuk dekat mesin dekat shopping complex, ada mesin jenis tentu tilik nasib. Apa kebaikan kita besok dan kebaikan ataupun keburukan. Tak boleh. Kerana hal ini ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah berikan kepada kita ruang dan peluang untuk merasai bahawasanya kita mampu memilih. Jadi begitulah sedikit sebanyak tentang hadis yang keempat, 10 faedah yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Wallahu alam. Sebuah hadis yang seterusnya, silakan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Okey, jemaah. Dari Ummul Mukminin Abdullah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak berasal pada urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Okey, bismillah. Jadi di hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting dalam agama. Tadi di awal tadi kita dah baca Ibn Rajab Al-Hanbali meletakkan 3 hadis sebagai hadis asas dalam agama. Hadis yang pertama adalah hadis Umar Al-Khattab, innamal a'malu bin niyat. Hadis yang kedua kata Imam Ahmad, beliau menukilkan kata Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, iaitu man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat benda-benda yang baru dalam agama yang bukan daripada urusan agama kami, maka ianya tertolak. Ini hadis Aisyah. Hadis yang ketiga iaitu hadis An-Nu'man ibn Bashir yang akan kita baca selepas ini, innal halala bayyin wal haram